Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa qurratuna a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan pengurusi pegawai masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita sambung pengajian kita kitab Bunyatul Musalli. Faqala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Arkanus solah, yakni kita masuk rukun-rukun solat. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Arkanus solah, yakni rukun-rukun solat. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan sembahyang seperti yang disuruh Allah dan Rasulnya, hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Itu yang pertama. Jadi berkenaan rukun, kita nak sembahyang ni, kita kena tahu hukum dia apa. Hukum dia wajib. Sembahyang tu wajib. Belajar rukun sembahyang wajib. Mengetahui tiap-tiap rukun sembahyang wajib. Saya dah tahu dah rukun sembahyang 13. Takkan nak belajar lagi. Ulang kaji apa dia? Sunat. Kalau tak tahu, belajar mula-mula tu wajib. Adapun duk belajar lagi, yang kita ketahui hukum dia sunat. Sama juga dengan tazkirah. Kita duk dengan Isra' Mi'raj, kita duk dengan nuzul Quran, dengan ma'al hijrah. Tambah pula tuan-tuan yang umur panjang, alhamdulillah, 30 tahun dah duk cerita tu. Tahu dah mina nuzul Quran nak sampai. Bulan Ramadan ni insya-Allah kita sampai tarikh dia. Dengar apa? Sama juga. Siap silap ustaz tu cakap salah, kita pula boleh tegur. Sebab apa? Sebab duk dengar selalu. Tapi walaupun kita dah tahu, kita dengar apa dia? Dapat pahala ulang kaji. Sama juga kita duk belajar ni. Mungkin tuan-tuan dah lama dah tahu. Ramai kat sini dah tahu. Cuma kita ulang kaji balik. Kod yang mana lupa dan sebagainya. Dan yang mana tak tahu, ni waktu ni wajib. Yang mana tak tahu lagi, waktu ni wajib. Wajib belajar. Yang dah tahu tu apa dia? Hukum dia sunat. Dengar banyak kali pun tak apa. Nak bagi lebih kita ingat lagi. Jadi
Maka berkata musannif rahimahullah taala, wajib apa? Wajib mengetahui satu persatu rukun solat. Kemudian takrif rukun. Rukun-rukun ni benda apa? Rukun solat. Rukun tu benda apa? Marka erti rukun akan sembahyang itu ibarat daripada sekawan yang ia kejadian yang masuk dalam mahinya dalam solat. Makna kata memang rukun tu, rukun dia duduk sekali dalam solat. Kemudian rukun pertama, kita terus rukun yang pertama. Adapun rukun yang pertama, niat. Maka erti niat, niat tu apa? Iaitu menjadikan satu hal, keadaan disertakan dengan awal perbuatan. Maka tepat niat itu pada hati. Okey, sebelum kita nak bahas panjang, yang ni penting. Bismillah. Okey, yang pertama niat. Niat itu apa dia? Berserta dengan perbuatan. Kita mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak apalah, tu mazhab lain. Mazhab Syafi'i, niat berserta perbuatan, termasuk solat, termasuk apa? Mandi hadas, melainkan puasa. Puasa dia tak sama. Puasa niat sebelum buat. Esok pagi nak puasa, malam ni dah kena niat dah. Kalau puasa, bermula niat puasa itu selepas jatuhnya matahari dan sebelum naiknya matahari. Makna kata lepas maghrib sebelum subuh. Panjang niat dia. Nak niat awal ke, nak niat tengah ke, nak niat akhir ke, tak ada masalah. Yang penting jangan niat lepas subuh. Niat lepas subuh tak sah puasa. Tu puasa. Tapi selain daripada tu, niat kena berserta dengan perbuatan. Niat berserta perbuatan, lebih-lebih lagi sembahyang. Jadi macam mana waktu angkat takbir tu? Allah, angkat takbir banyak tu niat. Jadi kita ringkaskan cerita. Niat yang wajib tu, rukun niat tu ialah 3. Niat rukun solat. Tapi dalam niat tu ada 3 rukun. Apa dia? Usalli, fardu, maghribi. Qasad, ta'yin, ta'rud. Qasad, ta'rud, ta'yin. Apa dia? Usalli, fardu, maghribi. Usalli, fardu, isya'i. Yang tu wajib. Adapun yang lebih-lebih tu semua sunat. Salasa raka'atin, arba'a raka'atin, makmuman. Makmuman wajib. Ni kalau contoh kita sembahyang seorang. Kalau makmum, wajib niat makmum. Selain daripada tu semua sunat. Contoh kita sembahyang seorang, yang wajib apa dia? Yang wajib 3. Sahaja aku solat zuhur, sahaja aku solat subuh. Kita sembahyang subuh ni, benda wajib apa dia? Sahaja aku solat subuh. Yang lebih tu 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, itu semua sunat. Kita kena faham yang tu dulu. Sebab apa kena faham benda tu? Setengah orang apa dia? Dia angkat takbir tu sampai apa? Sampai berkali-kali.
Sebab apa? Sebab dia tak masuk lagi. Usolli fardu maghribi salasa arba'ah. Jadi itu. Kadang-kadang yang sunat tu apa dia? Dia confuse, agak takbir turun. Agak takbir lagi. Allah tak masuk. Sebab apa? Sebab dia nak ambil dengan sekali-sekali sunat. Melainkan kita dah masyi, melainkan kita boleh apa dia, sekali jalan tu tak apa. Tapi kalau kita duk sangkut-sangkut, padan buat benda wajib lah. Sebab apa padan buat dengan benda wajib? Benda tu dah tak jadi sunat dah. Sebab apa? Angkat banyak kali. Bila angkat banyak kali, banyak benda yang terlepas. Tak habis-habis tu. Allah. Waktu tu niat. Kalau boleh penuh bagus. Kalau tak boleh penuh, buat yang wajib je. Allah saja aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala Akbar. Alhamdulillah. Tapi setengah orang biasalah. Ada orang otaknya lemah, ada orang dia tak larat, ada orang jenis gagap dan sebagainya. Sampai niat pun gagap. Nak buat macam mana? Itu kejadian. Kadang-kadang kejadian tabi'i, kejadian asal manusia, kita tak boleh nak ubah lah. Cuma apa dia? Kalau kita rasa tak boleh nak habis, kita buat apa? Kita buat yang wajib. Allah saja aku salat subuh wa akbar. Melainkan kalau kita sembahyang Jumaat, kena tambah lagi satu, makmum. Allah saja aku salat subuh makmum. Tu badan tu dah apa dia? Yang tu yang wajib. Lepas tu kalau orang niat apa? Ustaz tadi saya semayang tapi tak niat qada. Saya sebenarnya nak niat qada tapi tak niat qada. Kita pun dah beritahu sebelum ni. Okey. Untuk nak cakap qada pun apa dia? Itu termasuk daripada sunat. Kalau kita buat sembahyang zuhur dalam waktunya, jadi tunai automatik. Tapi kalau kita sembahyang zuhur waktu bila? Waktu isyak. Lepas habis isyak tu kita sembahyang zuhur. Apa? Memanglah kita sembahyang zuhur apa? Pagi tadi bangun lewat. Tertinggal zuhur. Jadi nak qada, tapi kita lupa nak niat qada. Maka jadi qada. Automatik. Kalau kita sembahyang fardu dalam waktunya, maka jadi tunai. Tak sebut adaan lillahi ta'ala pun jadi tunai. Kalau nak panjang nak buat sunat, usolli fardu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai. Adaan tu tunai kerana Allah Ta'ala. Tapi kita sembahyang zuhur tak sebut adaan pun jadi apa? Jadi tunai juga. Tak sebut tunai, jadi tunai juga. Ataupun kita sembahyang zuhur bukan waktu zuhur, automatik jadi qada. Yang tu kita kena faham. Tu. Seperti contoh kalau kita sembahyang asar dengan sembahyang apa? Sembahyang subuh. Ingat lepas subuh dan lepas asar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Tidak ada solat selepas asar dan selepas subuh. Selepas asar dengan selepas subuh tak ada. Boleh tak kita sembahyang? Boleh tak sembahyang lepas asar dengan lepas subuh? Kita maklum bahawasanya yang kata tak boleh sembahyang lepas asar dan lepas subuh itu ialah sunat apa? Sunat ba'diyah. Solat ajab boleh tak? Boleh. Tahiyatul masjid boleh tak? Boleh. Kita sembahyang asar, lupa tadi nak masuk-masuk dah terus sembahyang. Tak sembahyang lagi tahiyatul masjid. Lepas asar boleh sembahyang tak? Boleh. Yang tak boleh apa dia? Sembahyang ba'diyah, tak ada ba'diyah. Contoh. Itu kita nak faham. Setengah-setengah ada juga. Pasal sembahyang asar, tengok ada orang sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang asar apa? Tanya dia, apa dia? Kamu sembahyang apa ni? Solat tahiyatul masjid. Boleh. Dia yang tak boleh apa dia? Solat ba'diyah. Ba'diyah tak ada. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya tiada solat selepas asar dan selepas subuh. Tapi kalau nak sembahyang tahiyatul masjid, itu boleh. Contoh. Okey, kita terus lagi berkenaan dengan niat.
Jadi yang tu, kita ambil tahu bahawasanya yang tu yang wajib tu. Sahaja aku solat fardu zuhur, fardu asar. Sahaja aku satu. Lepas tu fardu ta'arud, lepas tu ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tu sahaja aku, kena cakap sahaja aku. Sahaja aku. Solat fardu. Solat fardu kena sebut. Maghrib. Maghrib tu ta'yin. Maghrib ke, zuhur ke, asar ke, isyak ke, yang tu yang wajib. Waktu bila? Waktu angkat takbir. Bukan sebelum takbir dan bukan selepas takbir. Kita syarat rukun ni apa dia? Ialah semasa apa dia? Berserta dengan angkat takbir. Kalau mazhab lain, tu mazhab lain tak apalah. Tu mazhab dia. Tapi kita Syafi'i ni, kadang-kadang kita tengok apa? Kalau setengah mazhab lain tu, dia niat sebelum angkat takbir. Jadi dia niat soleh, lepas tu angkat takbir. Kadang-kadang tengah jalan dia dah niat dah sampai Allahu Akbar. Terus je. Tu bukan kita. Mazhab kita ialah apa dia? Angkat takbir berserta dengan niat. Bukan sebelum niat, ataupun Allahu Akbar usolli fardu. Tu tak jadi juga. Dia kena apa? Kena sama. Ada pun lafaz niat. Lafaz niat ialah sebelum niat. Ada setengah pendapat bahawasanya lafaz niat tu sunat. Ada setengah pendapat lafaz niat tu tak sunat. Jadi sebab apa yang ulama apa dia? Adakah lafaz niat ni? Sebelum kita nak angkat takbir, kita usolli fardu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Tu lafaz niat, bukan niat tu. Kita duk sebut dengan ni. Sebab kalau waktu tu kita niat pun tak sah juga. Sebab apa? Niat waktu angkat takbir. Tapi sebelum kita nak angkat takbir tu, kita dah lafaz dah. Sama ada lafaz dengan mulut ke, dengan hati ke. Dengan hati itu pun tak termasuk niat lagi. Waktu takbir tu kena niat. Jadi yang lafaz-lafaz tu apa dia? Yang lafaz-lafaz ni ialah untuk hati kita boleh ikut sekali. Usolli fardu maghribi, sambil kita cakap tu hati kita ikut. Nak berlatih sebelum apa? Sebelum angkat takbir. Sebab takut angkat takbir tu tak masuk. Usolli fardu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Lepas tu kita ingat yang kita lafaz tadi tu dekat dalam hati. Wa akbar. Baru letak. Adapun sebelum angkat takbir, sebelum angkat takbir, bacaan sebelum angkat takbir, maknanya sebelum angkat takbir tu tiada bacaan sunat. Setengah orang dia baca a'udzubillah, setengah orang dia baca qul a'udzu birabbin nas. Setengah orang pun dia baca apa? Dia baca bismillah. Semua yang disebutkan tadi tiada sunat. Sebelum apa? Sebelum sembahyang. Sebelum angkat takbir tu, yang tu bukan sunat. Tapi baca untuk apa? Di antaranya baca untuk nak melindungi dengan syaitan. Tak ada masalah. Tapi dia bukan benda sunat. Jadi duk baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril nas. Allazi yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wan nas. Allah. Bacaan sebelum apa? Sebelum angkat takbir tu. Kita duk dengar orang baca apa? Yang tu tidak jadi sunat. Cumanya kita baca untuk apa? Untuk nak lindung daripada gangguan syaitan. Dia bukan benda sunat. Tapi kita niatlah. Setiap perbuatan tu dimulai dengan niat. Jadi kita niat baca tu untuk apa? Untuk minta Allah Ta'ala apa dia? Jauh daripada gangguan syaitan. Jadi baca tak ada masalah. Sebelum angkat takbir tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niat, ya Allah jagalah aku daripada apa? Syaitan yang diciptakan. Lindungilah aku. A'udzubillah. Ya Allah lindungilah aku daripada syaitan yang direjam. Tak ada masalah, cumanya dia tak jadi sunat. Jadi kita baca-baca tu untuk apa? Untuk nak elak gangguan. Sama juga orang selawat. Sebelum angkat takbir, selawat. Sama juga orang azan.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim, bawa azan. Yang tu pun setengah tak apa, tak jadi sunat juga baca ayat tu, tapi apa dia? Nak ambil keberkatan. Kata guru saya, orang yang banyak selawat ni, apa dia? Yang banyak selawat, dia di antaranya jadi dinding sihir. Baru dapat tahu. Jadi dinding sihir. Setengah kita ni duk kena sihir. Nak buat macam mana orang duk dengki kat kita? Kita menjaga pun orang dengki. Kita beli kereta baru pun orang dengki. Dengki pula sampai hantar tu, hantar ni, santau dan sebagainya. Bagi duit shilling, kita nak menjaga dan sebagainya. Jadi nak kata amalan pun, kita pun nak baca ayat-ayat apa, ruqyah pun tak erti juga. Quran pun mengangkat lagi. Kata guru saya, banyaklah melazimi salawat. Selawat. Tu setengah orang apa dia, sebelum sembahyang pun dia selawat. Sebab apa? Benda-benda tu dia nak jaga diri dia daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan, jin, sihir dan sebagainya lah. Kita kena faham, bila orang selawat-selawat ni, orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang selawat ke atas aku sekali, Allah Subhanahu Wa Taala selawat ke atasnya sekali. Selawat-selawat tu macam mana Allah Taala selawat dekat atas orang yang selawat kat Nabi tu? Ialah Allah Taala memberi rahmat, bagi rahmat. Kita sebut sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Taala bagi 10 rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 rahmat. Setiap kali kita selawat, Allah Subhanahu Taala janjikan ke atas orang yang selawat dekat atas Nabi tu, ialah apa dia? 10 selawat, yakni 10 rahmat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Allah Taala bagi 10. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 rahmat. Apabila orang tu duk rajin-rajin selawat, dia mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Di antara rahmat-rahmat tu apa dia? Lindungan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka apabila Allah Subhanahu Ta'ala lindung, jadi payahlah benda-benda luar tu nak masuk. Tu dia kekuatan selawat. Jadi kita ni, ibu-ibu ayah, yang mana orang duk dengki, orang tak suka dan sebagainya, duit berhabis banyak, duk pergi berubat dan sebagainya, meniagalah apalah, orang tak puas hati, banyak selawat. Ni pesan guru saya lah, banyak selawat. Apabila selawat tu, insya-Allah dia jadi satu had, dia jadi satu lindungan daripada benda-benda tak elok nak masuk. Dan orang yang biasa selawat, kadang-kala apa dia, dia nak solat pun selawat, walaupun benda tu bukan benda sunat. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah ya karim, Allahu akbar. Dia selawat sebelum apa? Sebelum angkat takbir tu. Tak sunat. Tapi sebab apa? Sebab kebiasaan dia. Maka kalau dia buat benda baik pun, dia dapat rahmat. Apabila dapat rahmat ni, Allah Subhanahu Taala lindung. Kita kena tahu bahawasanya hidayah tu ada dua. Yang pertama, hidayatul irsyad, hidayah petunjuk. Yang kedua, hidayah taufiq. Jadi kita mengaji-mengaji ni dapat hidayah tak? Dapat hidayah. Ada setengah orang, saya tak nak sembahyang. Sebab apa? Saya tak sembahyang lagi. Bila nak sembahyang, nantilah tunggu dapat hidayah. Dia kena tahu bahawasanya sekarang ni dah hidayah dah. Hidayah irsyad. Apa maksud hidayah irsyad? Petunjuk. Kita lah bagi petunjuk. Kena sembahyang, tak sembahyang, berdosa. Hidayah lah tu. Kau nak semayang buat macam ni, ni kita ngajar ni, hari ni buat rukun kena macam ni. Hidayah lah tu. Cumanya apa dia? Tidak mendapat taufiq. Apa dia taufiq? Ialah kekuatan untuk nak melaksanakan ibadah. Itu daripada Allah Subhanahu Taala. Kekuatan nak melaksanakan ibadah. Ibadah yang kita belajar sekarang ni, kita pergi kursus, kita pergi seminar, kita dengar ceramah, kita dengar kuliah, dapat hidayah tak? Hidayah lah tu. Cumanya nak tunggu hidayah daripada Allah Subhanahu Taala untuk apa? Untuk kita nak diberi oleh Allah Subhanahu Taala kekuatan untuk nak melaksanakan ibadah. Orang yang badan tegap, orang yang kuat, orang yang sihat, orang yang tak ada penyakit jantung, orang tak ada kuncing mana, kuat ni, gagah ni, belum tentu boleh datang masjid lagi.
Belum tentu boleh solat subuh Jumaat. Belum tentu. Ramai lagi orang sekarang ni duk tidur apa semua. Kita yang ada penyakit ni macam-macam, kencing manis, darah tinggi apa, gagah juga, umur pun dah lanjut, ada setengah tu pakai tongkat boleh datang ke masjid apa. Itulah dikatakan taufik. Apa maksud taufik? Ialah hidayah, yakni kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi. Jadi kadang-kadang benda hidayah taufik ni apa dia? Kita kena usaha. Kena usaha. Sekarang ni dapat. Orang sekarang ni nak belajar dari YouTube boleh belajar. Cara nak sembahyang apa? Hidayah lah tu. Petunjuk. Petunjuk ni cara-cara nak melakukan ibadah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi satu hidayah, yakni kekuatan untuk nak beribadah. Nama dia taufik. Tu kita doa semoga mendapat taufik dan hidayah. Hidayah tu petunjuk. Apa-apa saja petunjuk ke jalan kebenaran, ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taufik itu ialah kekuatan apa dia? Kita nak melakukan ibadah. Nak melakukan ibadah. Jadi orang yang berselawat, termasuk tadi. Orang yang berselawat apa dia? Dia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah dia untuk nak dapat taufik tadi tu. Apabila dia dapat taufik, insya-Allah dia tak tinggal sembahyang. Nak sembahyang ni pun kena ada kekuatan taufik juga. Kekuatan yang disebutkan tadi. Tak semestinya badan sihat. Badan sihat pun tak boleh nak sembahyang juga. Ramai kita jumpa orang yang badan sihat tapi apa dia? Tak sembahyang. Sebab apa? Kekuatan beribadah tu tak ada. Dia tahu sembahyang tu dosa, tak sembahyang dosa, tak sembahyang kena seksa dan sebagainya. Tapi dia apa dia? Dia tak boleh. Jadi begitu juga orang yang selalu selawat ni sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dilindungi? Sebab sentiasa dapat rahmat. Contohlah, kita tiap-tiap hari ni selawat, tak banyak pun. Pagi 100 kali, lepas subuh balik semua tu nak Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada masalah, selawat je lah. 100 kali cukup. Lepas tu lepas zuhur pula, lepas asar pula, sehari 500. Memang orang dapat rahmat lah. Lepas tu benda-benda yang tak elok tu nak masuk pun payah juga. Sebab apa? Orang ni dapat rahmat sebab benda-benda yang tak elok. Kebanyakan kalau benda-benda tak elok ni, sihir ke, jin ke datang nak menjema dan sebagainya, dia nak jema kat siapa? Dekat orang yang kurang iman. Kerana kalau dia menjelma kat depan kita, dia jadi tak kuat. Kadang-kadang yang jadi jelma tu banyak faktor. Kadang memang kena sihir, kadang orang hantar, kadang dia nak gurau-gurau. Banyaklah atas faktor-faktor. Tapi yang senang diganggu apa dia? Orang yang kurang iman. Sebagai contoh, dulu saya ada buat camp untuk perempuan dululah. Camp perempuan. Lepas tu pula bila buat camp ni, ramai nak kena rasut. Dia datang. Dia datang kena apa? Kena kacau. Jadi lepas seorang kena, pening juga. Lepas tu buat lagi. Panggil fesi tu buat lagi. Susah juga perempuan ni. Tak ada senang masuk. Jadi duk kajilah sebab apa senang masuk. Rupanya apa dia? Memang kebanyakan mereka tu datang bulan. Lepas tu memang diri mereka tu ramai yang tak solat. Lepas tu pula kebersihan tak ni. Jadi benda-benda tu dia apa? Dia senang masuk. Kita cuba tengok orang yang soleh, orang yang beriman. Contohlah, kita tengok ada orang kena hasut. Bila ada orang kena hasut, kalau orang yang soleh, orang yang beriman tu baru nak sebut auzubillah, lari terus lah. Kita ni duk baca ayat kursi sampai 3-4 kali, tak lagi. Kadang-kadang dia tak masuk, duduk kat luar, baru jalan nak masuk, tak masuk lagi. Orang yang soleh, apa dia? Jin pun dah takut. Dia tak nak jumpa orang yang soleh-soleh. Tapi nak jadi soleh macam mana? Kena buat amal. Paling mudah nak amal apa dia? Selawat je lah. Tu kata guru saya.
Maka kalau kita boleh selawat tu, insya-Allah jauh daripada gangguan, daripada lepas tu kita bacalah 3 kul dan sebagainya. Tapi insya-Allah guru saya kata apabila kita selawat tu, apa dia? Selawat tu ada dalam diri kita, syaitan apa semua pun takut nak dekat. Orang ni rajin selawat ni, sehari ni tak kurang 500 selawat sebagai contoh. Jadi diri dia pun dah berkat lah. Bukan senang nak istiqamah. Sebagai contoh, dia ni tak lari tiap-tiap hari dah berpuluh tahun dah mengamalkan setiap hari selawat 500. Tiap-tiap waktu 100 je. 100 tu berapa minit? Mungkin dah 5 minit je, 5 ke 10 minit je. Sambil jalan, sambil masak. Sehari tak kurang daripada 500 kali selawat. Dia buat dah berpuluh-puluh tahun dah. Maknanya apa dia? Dia tu sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang nak buat benda tak elok pun, yang ni orang yang selalu selawat kat Nabi ni. Jin pun tahu. Orang yang banyak ibadah ni kurang dia nak ni. Kalau kita ada kena rasuk apa, orang nak cari siapa dulu? Cari ustaz. Ustaz tak ada apa, cari orang surau. Orang surau orang masjid. Pak Haji tolonglah saya ni, rumah saya kena rasuk. Nak cari siapa lagi? Mungkin kemungkinan orang yang soleh ni menyebabkan apa dia? Jin ni takut. Tu sebagai contoh. Jadi begitu juga apabila kita nak niat tadi tu, di antaranya setengah orang tu dah biasa selawat terus. Setengah orang tu dia baca apa? Sebelum ni dia nak buat satu ni, auzubillah. Walaupun benda itu tidak sunat untuk nak solat. Tapi kalau dia apa? Dia cakap benda yang elok dapat pahala. Beza tu je, cuma dia tak jadi sunat. Insya-Allah. Tu rukun yang pertama. Akan datang kita bahas lagi berkenaan dengan niat. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika wa zakina ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. InsyaAllah saya ada buat tabung, bolehlah yang nak bagi sumbangan tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati semua. Dan insya-Allah. Amin.